Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali, tahniah kepada ketiga-tiga calon kerana telah berjaya sampai ke tahap ini untuk menjadi guru sementara bagi subjek matematik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan. Jadi, untuk temuduga secara atas talian ini, anda semua akan ditemuduga oleh saya, iaitu Cik Atika, Pegawai PPD Negeri Selangor bersama dengan rakan saya, Cik Wadina. Jadi, bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk menjalankan sesi bersua kenal. Jadi, untuk sesi perkenalan diri ini, ketiga-tiga calon boleh mengenalkan diri masing-masing. Jadi, dipersilakan. Saya mulakan? Ya, boleh. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Atira binti Aminuddin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mengambil saya sebagai calon guru sementara matematik. Saya berasal dari Terengganu, mempunyai 4 orang adik-beradik. Sekarang saya sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah dalam bidang statistik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian dari saya. Lepas itu saya pula terima kasih kepada pegawai PPD kerana telah menerima saya untuk diinterview. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nuri Kisna binti Abdul Rais. Saya tinggal di Selangor dan ada 6 adik-beradik dan saya merupakan anak kelima. Saya masih menyambung study saya di UKM mengambil degree statistik. Sebelum itu saya juga merupakan pelajar matrikulasi di Negeri Sembilan. Saya pula adalah nama saya Nur Aiwaida binti Abu Bakar Zahid dan saya menetap di Selangor. Saya mempunyai 7 orang adik-beradik. Terdahulu selepas saya menamatkan pembelajaran saya di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM, saya melanjutkan pelajaran ke peringkat matrikulasi di Negeri Perak dan selepas itu kini saya menyambung pembelajaran saya di peringkat ijazah sarjana muda di dalam bidang statistik di bawah jabatan saya matematik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, terima kasih semua. Seterusnya saya ingin tanya, kenapa anda semua berminat untuk menjawat jawatan ini ya? Saya akan memberi dahulu. Bagi saya sudah lama mengimpikan untuk bekerja sebagai seorang guru. This is because saya suka untuk mengajar dan berkongsi ilmu, lebih lagi dengan ilmu matematik dengan orang ataupun pelajar. Saya ada seorang guru ni pada awal pendidikan saya yang memberi kesan positif kepada saya. Seorang guru boleh dilihat sebagai pemimpin dan mentor pada diri pelajar. Oleh itu saya sangat inspired by this teacher tu, so that's why saya nak jadi seorang guru. Saya pula, saya memang berminat untuk menceburi dalam bidang pendidikan, terutamanya untuk menjadi seorang pengajar. Terdahulu semasa di peringkat matrikulasi, saya pernah dilantik sebagai PAL leader dalam subjek matematik yang mana saya dan rakan-rakan perlu untuk membuat tuition di waktu kelas, di luar waktu kelas, dan pada masa itu saya mengumpulkan pengalaman dan saya berminat untuk menjadi seorang pengajar. Dan saya juga berminat untuk berkongsi ilmu matematik bersama pelajar di peringkat sekolah menengah. Itu sahaja. Bagi saya pula, saya inginkan jawatan ini kerana saya ingin berkongsi ilmu yang saya ada. Selain itu, saya ingin mencari dan merasai pengalaman sebagai seorang guru. Apatah lagi, kedua ibu bapa saya juga merupakan seorang pendidik. Jadi, perasaan ingin menjadi seorang guru itu amat kuat dalam diri saya. Saudari Ain Wahida, boleh terangkan sikit tak mengenai PAL leader? Apa itu PAL leader ni sedia yang saya ketahui, yang saya tahu semasa di peringkat matrikulasi, pensyarah saya telah melantik saya menjadi seorang PAL leader yang mana saya menjadi wakil dalam satu subjek iaitu subjek matematik untuk saya mengajar rakan saya atau dikiranya saya membantu rakan saya yang lemah matematik dalam subjek matematik ataupun yang tak lemah subjek matematik untuk sama-sama membuat latihan semula ataupun membuat latihan semula untuk persediaan dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang. Itu sahaja. Baiklah, seterusnya boleh tak calon-calon nyatakan
penglibatan yang telah anda semua ceburi dan sepanjang tempoh anda belajar. Mungkin saudari Atira boleh mulakan? Okay, saya mulakan. Saya aktif dalam bidang kokurikulum sepanjang zaman persekolahan saya. Saya pernah memasuki pertandingan nasyid, choir, drama, sajak. Dan saya juga aktif dalam bidang sukan seperti sukan bola, balapan dan padang dan juga catur. Selain itu, saya merupakan seorang pengawas sekolah. Saya ingin menjadi seorang pengawas sekolah kerana pelibatan ini dapat menanamkan sifat kepimpinan dalam diri saya. Apatah lagi, sebagai seorang guru, kita perlu mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Jadi saya rasa alhamdulillah sampai sekarang saya masih lagi mampu untuk terlibat dalam co-curriculum walaupun tidak seaktif dulu. Bagi saya, co-curriculum dan kurikulum perlu seimbang untuk melahirkan pelajar yang cemerlang seterusnya dapat menjadi seorang yang menyumbang kepada negara. Maaf, saya mencelah. Saya pula pernah juga terlibat. Keterlibatan saya dalam kurikulum adalah di peringkat sekolah. Saya pernah menyertai pertandingan kawat kaki di dalam Persatuan Puteri Islam dan saya juga pernah menyertai program dalam subjek sains iaitu dalam pertandingan roket. Terusnya dalam bidang sukan di sekolah saya menyertai pertandingan catur. Setelah itu di peringkat matrikulasi saya tidak menyertai apa-apa tetapi saya melaksanakan satu pertandingan sukan memanah di antara matrikulasi. Selepas itu di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya menyertai kelab di bawah bidang saya sendiri iaitu kelab statistik dan saya juga menyertai pertandingan sukan di bawah Fakulti Sains dan Teknologi iaitu sukan frisbee. Itu saja untuk saya. Saya pula, saya merupakan ahli kelab kaunseling dan bimbingan di sekolah. Saya juga melibatkan diri dalam kelab astronomi dan program matematik di matrikulasi. Saya dapat improve my social skills dengan melibatkan diri dengan pelbagai kelab. This gives me confidence untuk bercakap kepada semua orang dan mengajar saya untuk lebih mudah, adapt dan apa juga dan. Ini juga memulihkan saya untuk handle pelajar dan rakan kerja dengan mudah. Oh, banyak juga ya yang kamu semua masuk ke kurikulum. Okey, seterusnya saya nak tanya, kamu semua tahu tak apa yang dimaksudkan dengan pedagogi? Dan kamu kenal ke siapa Menteri Pendidikan Malaysia? Saya akan mula dahulu. Apa yang saya difahamkan dengan pedagogi ni dia merupakan cara mengajar di sekolah seperti proses pengajaran, pengurusan sekolah dan pelajar. Setiap guru wajib untuk belajar tentang subjek ini sebelum meneruskan bidang pekerjaan guru. Manakala Menteri Pendidikan Malaysia sekarang merupakan Dr. Muhammad Razif. Saya minta maaf Puan, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pedagogi. Tetapi untuk Menteri Pendidikan Malaysia yang saya ketahui kini adalah Dr. Muhammad Razif. Itu saja. Seperti yang saudari Nuri cakap tadi, Menteri Pendidikan Malaysia sekarang merupakan Dr. Muhammad Razif dan pada fahaman saya pula, pedagogi adalah melibatkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi guru-guru dan pelajar, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Saya difahamkan bahawa siapa yang menyambung pengajian dalam bidang pendidikan perlu mengambil subjek pedagogi sebagai subjek wajib mereka. Terima kasih kepada calon. Jadi seterusnya, apakah kekuatan diri yang ada pada calon yang boleh melayakkan calon untuk dipilih untuk jawatan ini, terutamanya dari segi untuk menyelesaikan konflik apabila berlaku masalah daripada pelbagai pihak seperti antara pelajar, antara rakan sekerja. Jadi calon boleh nyatakan pandangan masing-masing. Baiklah Puan, saya akan mulakan. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, sekiranya terdapat konflik antara saya dan juga pelajar beserta rakan sekerja serta pihak atasan, kekuatan yang saya ada pada diri saya adalah saya akan berbincang ataupun saya akan bertanya dengan para guru yang lebih berpengalaman daripada saya kerana hal ini kerana guru yang lebih berpengalaman kerana mereka lebih banyak makan garam. Jadi daripada saya yang agak kurang berpengalaman ini. Jadi apabila kaedah
yang mereka pernah kaedah yang mereka berikan kepada saya untuk menyelesaikan konflik yang saya alami ini. InsyaAllah dengan kaedah yang mereka berikan ni, konflik antara saya dengan pelajar juga rakan sekerja dan pihak atasan dapat diselesaikan. Itu saja. Saya pula, konflik perlu diselesaikan tanpa ada gangguan emosi. Jika emosi kita sendiri tidak stabil, kita cenderung untuk melepaskan emosi tersebut terhadap orang lain. So, sebaiknya kita lari sekejap untuk menenangkan diri, berfikir tentang pendapat orang lain dan kembali dengan idea yang bernas dan bukannya lari dari masalah. Kalau bagi saya pula, saya ni merupakan seorang yang rasionalis dan jenis yang berfikir sebelum bertindak. Oleh itu, jika ada sebarang konflik atau masalah dengan mana-mana pihak, saya akan try to calm down everyone so that mereka tak buat benda yang akan membawa pada buruk. Saya akan menjadi seorang orang yang tengah dan cuba memberi cara yang dapat memuaskan hati dua pihak dan juga rasional dalam mengatasi konflik tersebut. Okey, baiklah. Saya nak dengarlah pendapat anda jika anda ada di antara anda dapat menjawat jawatan sebagai guru sementara ini, bagaimanakah anda akan lakukan untuk menarik pelajar berminat untuk belajar subjek matematik ni? Hal ini kerana kita tahu ramai pelajar yang tidak berminat untuk belajar subjek matematik ni. Apakah pendapat anda? Atira? Okey, pada pendapat saya, sebelum tu jawatan ini memang bermakna untuk saya dan saya juga amat menggemari matematik. Jadi bagi saya, dengan situasi yang tidak mengizinkan kita untuk berjumpa, medium yang terbaik untuk berkongsi maklumat dengan menarik adalah YouTube. Seperti yang sedia maklum, ramai manusia hari ini akan mempunyai YouTube. Okey, jadi video yang dikongsi boleh dibuat dalam bentuk animasi, dalam bentuk PowerPoint untuk menarik perhatian pelajar. Dan video juga perlu ringkas dan padat. Dalam 5 ke 7 minit pun dah okey. So, ya. Yang lain ada ingin memberi pendapat masing-masing? Bagi saya pula, I have a few plans yang saya nantikan untuk dilaksanakan sendiri jika saya dapat jawatan guru. Saya akan jadikan matematik ni more fun. Semasa pelajar main game, pelajar mesti macam lupa stres kan. So, oleh itu saya akan memanfaatkan permainan seperti Math Scrabble, Battleship dan aplikasi Brilliant untuk mempraktikkan fakta matematik mudah dan menyiasatkan konsep yang susah. Saya gunakan permainan ini untuk discover new ideas dan bincangkan kepada pelajar yang kemahiran yang mereka akan gunakan dalam game tersebut. Pelajar akan melihat bahawa discovery something new ni can be something more fun, which is mathematics. Saya pula akan cuba mengadakan satu aktiviti yang melibatkan IT antara saya dan pelajar seperti menggunakan aplikasi yang ada di Malaysia seperti Quizlet. Yang mana sedikit ketahui, pelajar kini dalam pandemik COVID-19 mereka hanya akan melayari internet. Jadi untuk mengelakkan mereka meluangkan lebih banyak masa di media sosial, lebih baik mereka meluangkan masa mereka dalam pembelajaran terutama subjek matematik. Oleh kerana itu, dengan adanya pembelajaran secara atas talian yang menarik dengan menggunakan aplikasi sedia ada ni, dengan itu pelajar akan rasa tertarik untuk belajar dalam subjek matematik. Itu saja. Baiklah, sesi temu duga kita sudah tamat. Jadi ada apa-apa soalan daripada kamu semua? Tiada puan. Okey. Jika tiada, terima kasih dan tahniah lagi sekali kerana anda antara calon yang terpilih sampai ke tahap ini. Jadi, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih semua calon-calon. Terima kasih Puan. Jangan lupa like, komen, and subscribe.